Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, syukur kita dapat bertemu di sesi FB Live yang pembuka tirai pada tahun 2021. Hari ini hari Jumaat 2021, 8 Januari. Masya Allah. Syukur sekali lagi, syukur dengan nikmat Allah dengan kita berada di Jumaat yang barakah ini. Dengan izinnya kita dapat bertemu sekali lagi. Right, okay. Sebelum saya memberi perkhabaran ataupun bertanya khabaran kepada semua yang mendengar, semua yang berada bersama-sama kita, kita say hi dulu kepada tetamu kita yang sudah bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan Nizar. Waalaikumsalam, Dr. Linda. Apa khabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Sihat seadanya. How about Puan Nizar? Alhamdulillah, setakat ini. Dia masih lagi masih sihat, masih berseri-seri, masih committed, masih lagi Allah beri nikmat kesihatan. Juga dalam kesabaran menghadapi pandemik yang sedang berlaku pada hari ini. Puan Niza, kita bermula tepat pada waktunya pada pagi ini. Kita berjumpa, kita cuba menunggu beberapa sahabat kita yang akan masuk sama-sama kita. Kita mohon mereka komen ataupun terus tekan butang share so that it reach more people, insya-Allah. Ya, kita beri masa sedikit Puan Niza, okey? Boleh. Syukur nikmat yang sebenarnya sebab kesihatan yang kita beri sehingga kini berada di tahap optimum. Betul Puan Niza? Alhamdulillah. Kita tidak sahaja berada di tahap yang biasa-biasa, kita perlu berada di tahap yang luar biasa. Yeza, kita nak tahu lebih mendalam apa itu berkenaan dengan topik yang kita mahu kongsikan, sembangkan pada pagi ini, ya Puan Niza. Alright, mungkin saya beri sedikit lagi masa, tolong komen is our voice clear ke tak, jelas tak suara kami berdua, dan don't forget to tekan butang share. Boleh? Beri saya masa sekejap. Beri kami masa sekejap ya. Saya tengok pada yang masuk bersama-sama. Yes, we have enough viewer Puan Niza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, okey. Saya bacakan dulu. Kita tak nak berbuang masa kerana topik kita pada kali ini sangat-sangat mencemburui waktu. Kerana topik yang saya rasakan sangat penting untuk kita memulakan langkah kita pada tahun ini, tahun yang semua orang beranggapan dan berkata-kata mengharapkan tahun ini tahun yang lebih mencabar. Sesungguhnya setiap tahun itu memang mencabar. Alright? So kita dapat gambarkan tahun ini lebih mencabar. Percayalah, setiap tahun itulah tahun yang mencabar. Ya. So terima kasih pada yang menonton. Thank you Puan Amida yang telah masuk dan bersama-sama kami. Saya rasa saya tak nak membuang masa lagi kerana kita nak terus baiklah yang kita katakan, kita sangat bertuah pada pagi ini. Jemputan speaker kita sudi menerima jemputan saya. Itu ialah pertamanya, ya. Yang pertama. Yang kedua, tak kenal maka tak cinta. Maka saya perlu memberi sesi ta'aruf ataupun perkenalan sedikit mengenai sedikit sebanyak tentang speaker kita, ya, speaker jemputan kita, iaitu Puan Niza Nikmat. Which is her current position is a business and life coach. Yeah? Sebenarnya Puan Niza ni dear to me. She's no need introductions to me, of course. Untuk yang baru mendengar ataupun melihat Puan Niza di FB Live ini, Puan Niza sebenarnya berpengalaman lebih 20 tahun di dunia ataupun industri oil and gas. Dia, right? Sebab tu tak jumpa di FB Live, ya. Puan Niza ni banyak berada di dunia corporate, ya, di industri oil and gas. To be specific, 18 tahun di dalam industri Shell. Beliau sebenarnya kalau saya mahu kongsikan sedikit, beliau ni tidak berada di posting di Malaysia pun, ya. Beliau berada di around the
the Shell, kita panggil apa, Shell Group ini, beliau tidak berada di Malaysia sebenarnya, selain Brunei lah ya. So right, so itu dia. Dan seterusnya selain Shell ialah Petronas juga mempunyai pengalaman dalam 2 tahun ya di Petronas Dagang. Betul tak? Petronas Dagang Berhad. Ya, betul. Ya, lebih spesifik Petronas Dagang Berhad. Dan seterusnya Puan Iza juga teruskan karier beliau di beberapa industri corporate ataupun syarikat corporate seperti MDEC, Salcom Axiata dan seterusnya. Dan current positions ketika ini beliau aktif dan on her own untuk memberi kita panggil sharing ataupun membantu kita semua, masyarakat kita dalam usaha dalam as a we call it business and life coach. Boleh? Alright. Saya rasa dah almost 1 ke 2 minit perkenalan mengenai Puan Iza. Thank you Puan Halina Razak yang watching. Thank you so much. Right. So enough of the introductions. Thank you Puan Iza. So berbalik kepada topik kita yang kita mahu kupas ataupun share by Puan Iza, iaitu kita berada di ambang kita panggil tahun baru, tetapi kita dalam pemikiran kita ada banyak goal, ada banyak matlamat yang kita sudah bayangkan ataupun fikir-fikirkan. Betul Puan Iza? Betul. As a woman, as a mother, as a wife, as a business owner, dan diri kita sendiri ada banyak matlamat ataupun banyak goal yang kita sudah bayangkan atau maybe sudah tuliskan ataupun dah lekatkan di vision board mungkin kan. Dan ada juga yang kita bawa bring forward daripada tahun-tahun yang saya setuju. Itu setiap tahun kita lakukan mungkin ya. So jadi on top of banyak health goal yang kita akan banyak goal masya-Allah yang kita mahu kongsikan untuk diri kita seterusnya, untuk manfaat perkongsian kita pada hari ini kita hanya bincangkan matlamat health ya, matlamat kesihatan ataupun health goal as the topic say, iaitu optimumkah kesihatan kita dan bagaimana kita untuk mencapai kesihatan yang optimum itu, bagaimana kita menggunakan elemen yang mana kita katakan is your goal smart enough. Itu je ya. So apakah tools, apakah bantuan-bantuan yang kita perlukan in order to achieve, in order untuk mencapai matlamat kita tadi dalam kesihatan, dan apakah bantuan yang kita perlukan. Dan saya bawakan orang yang expert yang boleh mengupas topik ini, untuk sharing topik ini. Sebelum saya sampai serahkan kepada Puan Iza, ada viewers, Puan Azina Amir, hello both sisters, dear sister rindu both of you. Ya, kita tahulah Azina Amir tu siapa to both of us ya. Thank you for watching. Alright Puan Iza, enough of the long introductions and about the mukadimah topik tadi. Tak nak buang masa lagi. Over to you Puan Iza. Sebenarnya Puan Iza berbesar hati sediakan slide-slide untuk kita lebih faham, sebab sebenarnya sharing session ini kalau dibuat dalam offline, wah lebih ngam and superb lah ya. Terbakar kita ada exercises kan. Tapi saya selitkan jugalah boleh. Puan Iza berpengalaman in doing training and coaching. Hari ini bukan sesi coaching and training. It's a sharing sessions from her. Kita mengharapkan terus bermanfaat kepada semua yang mendengar selama 1 jam, mungkin lebih sedikit sekiranya kita mendapat lebih respon ataupun daripada viewers. Silakan Puan Iza, over to you. Masya-Allah. Alhamdulillah. Selamat alhamdulillah. Assalamualaikum para pendengar dan partisipan. Saya share slide saya dulu Dr. Linda. Teruskan Puan Iza. Kelihatan Dr. Linda? Alright, Ken is already in slideshow. Thank you. Okay.
See you Kita ready. bermula sekarang ya, para pendengar di luar sana, sebab saya tidak dapat melihat siapa di sana ya, dan saya mengharapkan kerjasama dari Dr. Linda untuk memberitahu kalau ada soalan-soalan yang dikemukakan ya. Sure. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Selamat tahun baru, masih sempat lagi ya, kita hari ini hari ke-8 Betul. ya. Jadi saya mulakan dengan slide pertama ini dengan bertanya atau satu statement kepada semua. Setting a goal for myself untuk diri sendiri is important. Agree ke tidak? Masya Allah. So saya mengharapkan ada show of hands atau type dekat komen, sama ada bersetuju atau tidak dengan statement ini. Now, kenapa kita perlu sambil-sambil Dr. Linda melihat respons ya, saya just nak teruskan di mana setting a goal ni kenapa dia penting. Ya, sebenarnya dia ni adalah kayu ukur untuk menentukan sama ada kita capai ke tidak impian kita. Ya, sebab apa yang kita tulis itu adalah sebahagian daripada doa kita juga, Dr. Linda. InsyaAllah, sungguh. Ya. So bagaimana reaksi daripada partisipan? Ramai tak mengatakan setting a goal for myself is important. Puan Niza memberi soalan kepada diri kita sendiri, iaitu untuk diri sendiri perlu tak kita kepentingannya untuk letakkan goal setting ni, betul? Diri sendiri. Yes, Puan Azina Amir kata yes. Show of hands. Siapa yang kata ya? Siapa yang kata bersetuju? Ya, sebabnya ialah bila kita ada satu matlamat tu, dia meletakkan goal itu sebagai satu priority. Jadi apa-apa yang priority dalam hidup kita, kita akan lebih meletakkan masa, ya, kita lebih effort lah untuk memenuhi matlamat itu. Now, sebelum itu saya juga ingin kongsikan juga untuk lebih pemahaman example of goals. Goals ni bukan hanya satu. Selalunya kalau bila kita bekerja kita ada organisation goal, department goal, team goal. Tapi dari segi personal ataupun individu kita juga mempunyai berbagai goal yang berbeza. Cumanya ialah bergantung kepada apakah role kita. Contohnya personal goal. So as an individual. Contoh macam, nak baca satu buku setiap bulan. Ataupun ada goal, this is one of my client punya goal ya. Dia nak baca 4 muka surat Al-Quran sehari. Ya, insya-Allah tercapai. Ada juga goal untuk solat di awal waktu. Itu personal goal, termasuk dalam personal goal. Bagaimana pula health and fitness goals? Itu pun ada health and fitness goal, sebab bila kita sihat kita dapat melakukan lebih banyak aktiviti ya. Contoh goal dia yang terdapat di sini saya share, walk for 30 minutes a day. Ya, brisk walking selama 30 minit dalam sehari. Nombor 2 tu Dr. Linda suka tu. Avoid sugar and white flour foods, ya. Siapa yang banyak berinteraksi dengan Dr. Linda, she's an advocate lah to avoid sugar. Now, apa lagi goal yang terdapat? Family goals. Ya. Sometimes kita jarang tahu letak family goal ni. Contoh especially now ya, dalam waktu-waktu CMCO ni, solat berjemaah ya, itu salah satu goal family. And then yang ini juga untuk lebih sihat, no meat menu once a week. So maknanya semua dalam seminggu tu ada satu hari hanya makan food yang berdasarkan plant based contohnya. Yang akhir tu saya suka tu, tabung family untuk ke Legoland. Saya tahu yang ini ada one of my client punya family goal ya, yang we set up ya. You know, goal ni kadang-kadang kita fikir mesti yang kompleks, tidak semestinya ya. Yang ini kalau ramai, I believe para pendengar yang sedang mengikuti kita tu mempunyai bisnes sendiri. So kita pun ada business goals. Contohnya nak reduce overhead by 30%, nak increase market share, ya. So banyak cara kita. How about career goals kepada mereka yang bercareer? Yang ni satu dulu as a career minded person, yang ini utamalah
dalam kehidupan saya. Tapi as we mature, kita prioritize goal-goal di sekeliling kita. Contohnya pada mereka yang masih bekerja, mungkin to find a job with better work-life balance, ataupun ada bercita-cita untuk menjadi a consultant in your own field, you want to be a specialist. Dan example terakhir saya ialah financial goal. Yang ni jarang kita dengar, kita selalu dengar dia, tapi sebenarnya financial goal ni tidaklah begitu diajar semasa kita di universiti, tetapi saya dari pengalaman saya rasa ini adalah salah satu yang patut ditanamkan untuk anak-anak kita. So contohnya semudah simpan RM100 setiap bulan kalau dah bekerja. Kalau anak-anak kita boleh start kata seminggu RM2 mungkin Yang nombor 2 tu penting Harap-harap ada siapa yang masih ada study loan, sila pay off dan juga PTPTN debt So ini adalah salah satu yang boleh menjadi goal-goal kita secara individu. Dan cumanya business goal itu daripada macam contohnya saya ambil Dr. Linda, so dia ada business goal dia tersendiri. Walaupun dia individu tapi merangkumi business goals. Ada persoalan apa-apa tentang goal ini? Masya Allah. Puan Niza bermula dengan memberi gambaran yang lebih luas. Apakah contoh-contoh matlamat yang kita boleh ada sebagai individu? Sebagai individu ada personal goal, tetapi individu juga ada health fitness goal mereka. Individu juga ada unit tersendiri, unit yang terkecil iaitu family goal, organisasi terkecil iaitu family jewel. Dan individu itu tadi ada business pula dan dia ada meletakkan business goal sendiri dan career dan seterusnya kepada financial. Saya suka slide ini Puan Niza, Masya Allah. Dia memberi gambaran yang jelas. Kita tidak hanya meletakkan health goal, walaupun topik kita hari ini ialah menjurus kepada health goal untuk tahun baru ini, tetapi percayalah information yang akan di-share oleh Puan Niza, tools-tools, apa kita panggil yang akan kita gunakan kejap lagi, boleh kita gunakan untuk goals-goals yang lain. Itu yang saya paling suka tentang method yang akan saya share ni, di mana dia boleh diguna pakai. Untuk dan example of goal ni menunjukkan yang kita ni holistic. Kita tidak hanya tertumpu kepada satu, tapi pada hari ini kita lebih tumpukan kepada health and fitness. Betul. Okay. Should we start? So, boleh Puan Niza, please go on. Tadi tu mukadimah, Mukadimah. So, untuk memastikan yang kita berada di untuk mindset kita getting ready, and kita juga dengan minda yang terbuka untuk mempelajari sesuatu yang baru. So hari ini kita akan berkisar kepada tahun 2021 health goal setting. It's actually a question to ourselves. Is my goal smart? Smart is a tool, So apa itu? So sebelum itu saya nak kongsi dahulu kata-kata hikmah yang saya petik daripada Koza Ishar. Sebelum tu saya nak meletakkan bagaimana rupa perjalanan untuk kita mencapai matlamat kita ataupun goal kita. Sebagai business coach ataupun transformation practitioner selalunya saya akan bermula dari titik mula, dari sekarang. Di mana saya sekarang dan ke mana arah tuju saya, apa yang anak saya capai di masa hadapan. Jadi dua kotak ini amat penting untuk kita kita tentukan di mana kita sekarang. Contoh dalam contoh kita health kita, di mana tahap kesihatan kita sekarang, ke mana kita hendak tuju. Kita nak lebih baik, lebih optimal. Now, di antara dua kotak ini terdapat yang kita panggil timeline. Kita ada timeline 3 bulan, 6 bulan, setahun, dan di tengah-tengahnya adalah proses peralihan ataupun transition. Jadi di sini kita akan menggunakan, di mana kita akan gali apa yang kita nak capai, mengapa kita perlu capai, dan apa tools yang kita boleh guna. Pada hari ini saya akan share SMART goal. Dan juga saya akan bagi tips dan contoh kepada action plan. Kita tak bolehlah ada goal kalau tak ada execution.
Nanti tak ke mana-mana, tetap dia takut lama nanti kita ya. Jadi kita perlu bergerak. Jadi itu adalah kalau kita lihat pada kotak kuning tu, dia tajuk dia ialah proses. Jadi proses tu senantiasa bergerak. Jadi ya ini adalah secara amnya di mana untuk kita berubah even untuk mencapai goal kita perlu ada perubahan. Jadi kita perlu tahu baseline kita. So contohnya macam setiap tahun kita akan buat health check ya. Kebanyakan organisasi menggalakkan especially untuk wanita ataupun pekerja-pekerja wanita atau kita sebagai wanita yang berumur 40 lebih ya. Amat penting untuk kita menjalani ujian kesihatan. So itu kita boleh gunakan sebagai baseline, iaitu titik mula kita. Dan dengan mengkonsultasi atau berdiskusi atau berbincang dengan doktor-doktor pakar, kita tahu di mana yang kita perlu pergi atau perlu kita capai ya, our target and the results. Okay, so ini secara amnya. Dan yang ini adalah kata-kata bukanlah kata pujangga tapi quotes ya yang sangat ni, yang sangat simple tapi kata orang #D ya. Yes. #D. Mohon terasa ya. Yes. Okay. So a goal that is not smart is nothing but a vague goal and such can be hardly achieved. Atau dalam perubahannya, matlamat yang tidak smart ya, tidak menggunakan smart ni hanyalah tujuan yang samar-samar dan hampir tidak dapat dicapai. Ya, jadi kalau kita tidak ada smart goal, kita macam berumpama kita berimpian sahaja. Ya, kita tidak tahu sama ada kita dah pun mencapainya atau tidak. Dan bila pada satu-satu masa tu kita tidak boleh evaluate atau assess di mana kita. Ya, jadi kita dah daripada pukul 11 tadi sehingga sekarang dah hampir 20 minit kita bercakap smart. Jadi betul. apa smart? Apakah smart tu? Ya, ini yang kita nak. Mari saya selak the next slide untuk kita sama-sama mengetahuinya. Okay, Puan Niza, sebelum tu, Puan Niza sudah berada di keadaan di mana inilah tools dia, inilah key, kuncinya yang kita nak mencapai in order to achieve successful goal setting tu. Ini kita one of the banyak-banyak tools, ini one of the easiest. Betul Puan Niza? Ya, betul. Sebenarnya saya mencuba ataupun cuba membawa viewers ataupun pendengar-pendengar, wanita-wanita atau tak kira wanita atau lelaki yang mendengar kita, sebenarnya kita nak membantu mereka ni to have an easy way to set and achieve health goal. Ya, dia kata easy tu tidaklah semudah begitu sahaja, tapi ya sesuatu yang kita kata ya agak mudah dan perlu mudahlah yang senang dicapai. Itu matlamat saya yang pertama. Mengapa saya menjemput Puan Niza pertama kalinya. Dan keduanya, saya mahu kita semua bersama-sama untuk stay fokus. Right? Jawapan-jawapan ini akan Puan Niza bongkarkan, akan Puan Niza sharekan kepada kita sekejap lagi. Ya, stay still ya. So kedua, yang tu stay fokus, dan ketiganya dah stay fokus tapi nak on track juga dan supaya kita mencapai optimum tahap kesihatan yang optimum ataupun tahap kesihatan wellness yang kita mahu capai. Ini yang pada saya inilah vision saya lah, wawasan saya. Kalau vision tu jauh lagi, yang tahun 2021 ni lah ya, maksudnya yang short matlamat, iaitu apa yang saya gambarkan. Kita mahu mengajak ramai-ramai lagi viewers untuk pegang 3 matlamat ini. Sebenarnya mudah je nak capai health matlamat, dan ada caranya. Puan Niza akan bongkarkan dalam beberapa waktu saja lagi. Silakan Puan Niza, over to you. Terima kasih Dr. Linda. Ya, apa yang dikatakan oleh Dr. Linda itu amat benar, kerana semua orang ada goal. Ya, dan sometimes dia sesuatu yang sangat heartbroken ya, sebab kenapa I buat benda ni tapi tak berjaya-jaya juga. Selalunya lah kali kalangan teman-teman wanita saya, I nak kurus kan, I dah makan itu, I dah cuba tapi tak. Tapi saya pun begitu juga dulu Dr. Linda, dan bila saya bertemu dengan I found about this smart way of how to set the goal, macam mana kita menentukan matlamat kita supaya apa yang kita impikan tu insya-Allah kita capai ya. So come back to this slide.
ya, agak berwarna-warni ya untuk kita menarik perhatian. Ya, so S tadi saya ada sebut SMART ya. So S itu maknanya spesifik, M itu measurable, so spesifik tu maknanya dia sangat clear. Ya, measurable tu boleh diukur, achievable tu boleh dicapai, realistic lah, logik lah sikit ya. Realistic ya. Nanti saya terangkan. Dan T itu timely. Now, yang ini saya selalu alami dengan my coachee ya, di mana memang ada goal yang besar yang ingin dicapai tetapi tak tahu bila untuk mencapai. Jadi dia macam hanging tau. Kita tak tahu bila kita nak dapat, tahun ni ke, tahun depan ke, 3 bulan lagi ke. Jadi amat penting timely ni ya. So yang ini, dan ini adalah penerangannya. Don't worry, saya akan serahkan slide ini kepada Dr. Linda untuk di-share kepada siapa yang mengikuti sesi Facebook Live pada pagi ini ya. So spesifik tadi mesti clear. Kalau kita nak buat sesuatu tu kena, contohnya kita nak ke mana? Ya, apa yang kita nak capai. Now, bukan saja sebagai personal, Dr. Linda. Kalau Niza buat juga macam business coach kan, ada juga organisasi yang kurang clear apa hala tuju mereka. Syarikat, ya. Maksudnya ada jadi syarikat tapi tak tahu nak ke mana. Betul kan? And then saya suka yang Dr. Linda sentuh tadi, yang SMART ni memang dia yang termudah dan boleh diguna pakai untuk professional level dan juga personal level. Itulah uniknya tools ni ya. And then bila kata measurable tu kan, kita perlukan satu kriteria untuk kita ukur. Jadi kita boleh track kita punya progress. Sebenarnya untuk mencapai sesuatu tu is not the end yang kita nak, is kita juga ingin kata orang cheer the progress. Ya, sebelum kita sampai ke destinasi tu, di mana kita. And then A, achievable, itu dia mestilah attainable, maknanya boleh kita capai. Tak adalah macam kita nak kurus dalam 3 minggu menurunkan sebanyak 30 kilo, itu macam tak sukarlah untuk dicapai ya secara amnya. Ataupun kita makan ubat sekali kita terus nak baik. Oh, see, I hear you. And then itu achievable dengan realistiknya dia agak ada kata orang pertindanan lah ya. Jadi saya lebihkan kepada realistik tu mestilah di bidang kemampuan kita. Ya, kita boleh, kita mampu buat, dan juga dia relevant. This is quite important ya. Saya nak share di sini, dia mestilah relevant to our life purpose. The big why. Kenapa? Contohnya saya nak sihat, dok. Saya nak sihat, doktor. Jadi kenapa? Ada berbagai cara, ada berbagai sebab kita nak sihat. Dan yang terakhir, timely ni kan, a goal is not smart. Bila saya membuat coaching, bila diorang kata saya nak ini, senang je, saya cari timely tu dulu, dan saya tahu yang ada lagi ruang untuk diperbaiki. So untuk sesuatu matlamat itu to be successful, to be achievable, dia kena ada define timeline. Kita kena ada start date, kita kena ada target date. Kenapa agaknya ya? Supaya ada sense of urgency, supaya ada sense of priority. Alright. Itu. Ya, Dr. Linda. Puan Niza, sebenarnya memang nampak macam agak nampak tak ada contoh maksud saya ya. Puan Niza akan berikan contoh setiap satu. Sabar penonton-penonton dan pendengar, sebab memang pada saya agak ramai yang agak familiar dengan SMART tools ini sebenarnya. Betul, tapi how we want to use it, saya juga sangat sinonim, kita punya familiar, tapi how we really use it and macam mana kita nak praktikkan dia, betul, gunakan praktik kepada kita, guna pakai. Kita tengok slide seterusnya. Yang ini satu cabaran ni. Kita selalu ada goal kan, tapi how do we write? Kita nak tambah sikit je perkataan smart depan goal kita tu. So how to write your smart goal? So kita ready Dr. Linda? Yes, inilah yang paling penting. InsyaAllah mereka sudah bersedia. Ya, saya akan kupas satu persatu supaya lebih mantap ya, dan mudah difahami. Untuk spesifik, senang aja. Kita tanya 5 question. Kita boleh guna mana-mana. 5 question atau 5 persoalan yang bermula daripada W. Who? Siapa? What? Apa? Especially what ya. What exactly do I want to achieve? Sometimes kita kata, kita punya goal tu sangat vague, tak spesifik. Jadi sukar.
Kita tak tahu cara mana yang kita nak buat supaya kita boleh mencapai matlamat atau goal kita. Where, di mana, when, bila, why, kenapa. So untuk menjurus kepada, kalau kita ada satu goal dan saya harap para penonton semua memang saya pasti 100% ada goal. Jadi mungkin kita boleh start berfikir tentang goal kita dan kita aplikasikan soalan-soalan ini, ya. Dan ini dia, saya bagi satu contoh example. Ya, ini famous lah awal tahun, ya, ataupun goal tahun-tahun yang sudah dibawa ke hadapan, ya. Saya pun termasuk juga tu, Dok. Ada lagi, ada beberapa kilo lagi. Saya juga termasuk. Okey. So, untuk manfaat bersama, inilah dia contoh yang kita mahu gambarkan, contoh yang paling mudah untuk kita berkata-kata pada diri kita dan mula menulis, mula plan, thinking that kita tak nak vague goal. Okay, jadi Puan Niza dah beri contoh yang terbaik. Okay, silakan Puan Niza. Saya suka contoh yang Puan Niza berikan. Apa yang do, ada apa yang don'ts, ya. Silakan. So yang tanda merah pangkat tu maknanya is not a specific goal lah, ya. Betul. Saya nak terus. Wah, terlalu vague, terlalu besar. Saya nak terus. Dan ini macam mana kita nak spesifikkan tadi, kita gunakan question yang ke atas tu kan. Jadi kita confinekan lagi, kita clearkan lagi. Contohnya, saya nak turunkan berat badan sebanyak 6 kilo dalam masa 6 bulan. Kenapa? Untuk membolehkan saya mudah solat tanpa rasa sakit lutut. Yang ini saya nak share lah. Ini memang goal yang benar-benar goal lah. Ya. Dan jadi dia very spesifik. Kita tahu berapa kilo yang kita nak. Dan kita boleh, the next one, kita boleh ukur lah dia nanti. Kita boleh measure. Ya, kita boleh measure. Puan Niza, stay there. Sebenarnya goal yang begitu ramai yang tulis yang pertama tu. Kita nak membetulkan persepsi masyarakat yang menulis, iaitu look, saya nak kurus. Saya nak kurus. Ramai yang tulis ni. Puan Azina Amir, kita pun yang berada nun jauh di sana pun goal saya nak cantik, nak sihat. Macam mana tulis. Hold it there. Ni dah pandai ni Puan Azina Amir saja je dia kata begitu. So begitulah. Contoh yang paling mudah saya tambah sedikit, ya Puan Niza. I want to be more active. Kita nak stimulate pemikiran viewers ni yang menonton. Saya nak aktif. It's a very vague, tak spesifik. Maksudnya saya nak exercise lah nak cakap tu. Saya nak exercise. Exercise apa? Apa yang kita gambarkan? Maybe contohnya kalau saya boleh buat exercise di sini, mungkin Puan Niza punya contoh lebih complete. I'll do squatting 20 times in each morning selepas solat subuh. Simple. Itu goal saya. Saya buat hanya 20 squatting. Squatting kita boleh tunjukkan exercise dia juga. Senang, mudah saja. And something like that. Betul tak Puan Niza? Dia agak spesifik kan? Ada spesifik goal yang kita tulis dan kita gambarkan. Betul Puan Niza? Betul. Alright. So, elemen kedua Dr. Linda. So kita dah ada goal. So kita dah spesifikkan dia. Dan macam mana kita nak ukur? Kenapa kita perlu ukur ni? Terutamanya ialah supaya kita boleh track lah progress kita. Kan contohnya macam kita ambil vitamin ke, atau kita buat blood test ke, atau hormone test. So kita nak track progress kita. So kita jumpa balik pakar, kita tanya, I dah buat ni intervention. Kita dah buat intervention, kita dah ambil action. So kita nak tahu, okey ke tak ni? Ya? Jadi senang, agak mudah untuk kita. Di sini saya letakkan, kita tanya. Dia banyak persoalan, ya. Kita kena menjawab persoalan ini, sebab bila kita boleh jawab soalan-soalan itu, then goal kita akan lebih mudah dicapai. So contohnya tadi kita berpaksikan kepada saya letak teruslah example tu, saya nak kurus tadilah. Berapa banyak? And then lagi satu persoalan kita jarang kita tanya, bagaimana kita tahu bila kita dah capai goal tu? Contoh contoh kita travelling, kita tahu kita dah capai goal travelling kita bila kita sampai ke destinasi. Sama juga dengan health goal kita. How do I know that I have reached my goal? Bagaimana saya boleh tahu yang saya dah optimal? Contohnya lah.
Dan bagaimana kita assess? Jadi apakah indikator dia? Apakah indikator progress tu? Jadi kalau contoh di sini saya tampilkan, saya nak turunkan berat badan. Tadi saya nak kurus, tu besar sangat dah. Betul dah okey sikit lah kita turunkan sikit. Saya nak turunkan berat badan tapi masih lagi vague. Berapa banyak? Kan? Jadi contoh yang lebih baik ialah saya nak turunkan berat badan sebanyak 1 kilo setiap bulan. Right. Bulan tadi kan. Jadi kita averagekan lah untuk mudah. Mana boleh kan? And then especially ladies yang ada hormone imbalance, sometimes weight management ni dia agak tricky, Dr. Linda kan. Dr. Arif, kita nampak luaran tetapi ada juga dalaman, faktor-faktor dalaman yang kita ambil kira seperti keadaan thyroid kita, keadaan estrogen, progesteron kita dan hormon wanita itulah. Jadi kembali kepada measurable ni kita nak tahu macam mana. Jadi macam kita kan kalau dah masuk program kurus hari-hari naik timbang berat. Aduhai. Pagi je nak tengok. Dan ada juga bila kita buat macam tu kita rasa depressed. Alah aku ni baru je makan roti 2 keping takkanlah dah naik 500 gram. Dah kan. Jadi untuk kita juga being motivated, kita positif. Jadi kita kata saya nak turunkan berat badan sebanyak 1 kilo. This is very simple aja lah. Mungkin orang boleh turunkan 5 kilo setiap bulan mengikut kemampuan ya. Mengikut kemampuan itu yang nanti yang the next one tu. Nanti achievable ke tak? Setiap bulan. Jadi kalau kita pukul ratakan atau kita averagekan is about 250 gram setiap minggu. Itu bahagi 7 lagi Dr. Linda dalam bab buat. Kan? Jadi rasa tu pun dah mula positif. Saya suka contoh lagi satu Dr. Linda kalau boleh ya. Minum air. Minum air dalam weight management salah satu faktor yang membantu ialah minum air 2 atau 3 liter mengikut keperluan badan seseorang ya. Kalau katalah 2 liter tu bunyi macam besar, banyak sangat. Volumenya sangat tinggilah dengan macam volume takut dengar ya. And then bila kita tengok pula botol 2 liter tu Dr. Linda, Allahu Akbar, rasanya tak boleh habis. Tapi kalau kita bahagikan, katalah kita bagi dalam 10 jam lah kita nak minum aktif, kita consciously ya, kita ingat untuk minum. Dia come down to 200 ml aja Dr. Linda, is about 1 cawan. Kan? Dari itulah measure kita. Kita measure ya. Lagi satu saya suka nak quote ya. Things that you cannot measure, you will not be able to achieve it tau. Things that you cannot measure. Cannot measure, we not going, difficult to achieve. Betul. I hear you. So and then also kalau benda yang kita tak measure, it won't get done. Exactly. If we don't measure, we're not going to do it. Yes. Okay. Ataupun buat sekali je lah. Itu kita panggil apa tu Dr. Linda? Kalau kata-kata umum, hot chicken shit. Kesian. I think untuk tahun baru, untuk 2021 ni kita tak nak lagi hot minda. Ya, kita kena kata orang tweak our minda. Ya, okay. So, kita ready kepada elemen ketiga. Ya, apakah? Kita dah ada M, kita dah ada M. So the next letter is A, iaitu achievable. Alright. Must be attainable ya, boleh dicapai. Jangan kata orang untuk seperti mengambil bintang di langit tercapai ke tu. Kan? Jadi kepada mereka yang di luar sana jangan mudah terpedaya pada kata-kata kata orang pick up line ni. You know? Dan juga kita dalam mengharung matlamat untuk jadi sihat di dunia berteknologi sekarang, banyak di luar sana, website, IG influencer tentang cara mudah untuk weight management. Hati-hati ya. Saya hati-hati dengan produk-produk tu. Pastikan always check with your doctor first ya. Now, achievable ni apa kisah dia pula?
Kan? Right. Selalunya orang selalu kata, goal mestilah boleh dicapai. Kita boleh, kan? Tapi sebenarnya achievable ni untuk memastikan bagaimana, apa cara yang kita boleh merealisasikan goal kita dan bagaimana untuk kita bekerja atau to execute it. Ya. So, menolong kita berbuat demikian, saya letak 2 question kat sini. Alright. Do I have the resources and capabilities to achieve the goal? Certain goal kita perlu lebih belajar, mungkin kita kena berguru, mungkin kita kena bertanya, ya. So certain, jadi kita kena tengok apa yang kita ada. Kita ada tools ke tidak? Ya, macam hari ni dah tak boleh kata tidak sebab tools sudah diberi, insya-Allah. Dikongsikan dan akan diberi dalam bentuk kita panggil PDF untuk slides yang kita Puan Izzah sudi berkongsi. Just nanti di hujung rancangan please komen nak slides on diperlukan, admin saya akan bantu puan-puan, ya. Thank you Puan Izzah. Okay. Right. Kan? So kalau kita pastikan yang kita ada resources dan capabilities. Kalau tak ada, kita kena pastikan, kita kena tengok apa yang I tak ada. Contoh kalau kita kata, oh I feel that I have some problem with my hormone, kan? So what can I do? Siapa yang boleh tolong I? Macam tu lah soalan dia, ya. And then lagi tu, have others done it successfully before? Ada tak kes-kes yang macam daripada rambut gugur selalu, and then dengan ada intervention dari segi hormon and also katalah iron, berjaya lah. Jadi kita boleh copy, kita boleh copy cara. So ni contoh soalan Dr. Linda. Okay. Saya bagi 2 lah ni, 2 saya bagi. Sudahlah, ya. Contoh. Dah lebih faham. Okay. Saya nak turunkan berat badan. Itu ajalah. Macam tadi. Achievable ke tidak kita tanya. Sebab kita tak boleh nak ukur kan berapa banyak yang awak nak turun. Yang ni paling common lah ni. It's okay, I will consult Dr. Google on how to lose weight quickly. Dr. Google ni lah, ada orang panggil Abang Google lah, Mr. Google lah. Saya Google aja. Tapi apa yang diperkatakan yang dipaparkan di page-page tu adakah benar, adakah selamat? So itu satu adalah etiket yang kita kena tanya diri kita, ya. Nah, bagaimana kita boleh pastikan yang goal kita tu achievable? Mari kita tengok cara yang lebih contoh yang lebih baik. Contoh yang lebih baik. Saya nak turunkan 1 kilo setiap bulan, jadi lebih kurang 250 gram setiap minggu. Dan kita tanya pula dia, boleh tak 250 gram ni? Now, the beauty of setting a smart goal ni, kita boleh ubah. Kita boleh ubah dia. Sebab yang utamanya ialah progress dan juga kita capai. Kalau kita ada goal aja tapi kita tak boleh capai, tu yang tiap-tiap tahun bring forward, next year bring forward, kan? Jadi kita tak capai, and also boleh buat kita a bit depressed sedikit. Sebab kita tak tercapai goal kita tu. Yang contoh nombor 2 tadi, instead of consulting Dr. Google, I will make an appointment at Sky Hill Clinic for weight management consultant. Kenapa? Sebab kita dah tahu it has been done before, ada orang mengikuti weight management di Sky Hill dan berjaya, dan di Sky Hill terdapat resources dan juga doktor-doktor pakar, ya. So yang boleh membantu. So kita perlu untuk achievable ni, bagaimana untuk kita merealisasikan untuk mencapai matlamat kita tu. Nah, itu dah 3 dah, tinggal 2 lagi. Ya, ini A, ini key yang ketiganya SMA, kita dah cover A. Kita cover. Saya rasa semua orang lebih jelas Puan Izzah. Lebih jelas dan lebih jelas, makin jelas macam mana nak gunakan tools ini. Thank you Puan Izzah. Apakah tools yang seterusnya? Elemen dalam elemen dia R atau realistik. Dia mestilah dia di dalam bidang kemampuan kita. Kita mampu untuk buat tu. Ya, sensible dan juga dia relevan kepada kita punya life purpose kita, ya. Semua orang nak sihat, ya, semua orang nak hidup sihat, ya. And then your goal is likely realistic if you believe. Nombor 1, kita believe it can be accomplished. Sebab itu masa achievable tadi kita tanya, 250 gram setiap minggu ni okey tak? Kita bagi lagi 7.
okey lah kot, dalam about 300, dalam 30, ya, 30 gram sehari. So kita tolak lah, tak payahlah makan kari pap saja, makan satu. Tak payahlah makan dua. So kita boleh tahu macam mana nak achieve dia. Okay, realistic when we believe it can be accomplished given the resources and time. Again, perkataan time tu wujud. Ya, dalam pada waktu yang timeline yang kita tetap. Ada tarikh mula, ada tarikh akhir. Now, soalan dia, macam saya kata tadi ya, banyak bertanya, is the goal realistic and within reach? Kita tahu sebenarnya goal kita ni boleh ke tidak. Ya, cumanya kadang-kadang ada juga my coach ya, mereka yang saya coach memerlukan sedikit push. Kalau tidak dia ambil mudah je lah. So kita akan try to stretch. Di sinilah di mana kita memerlukan resources ataupun orang-orang pakar untuk memberitahu kita, yes you can do it but you do it this way. Itu pun kita kena. Jadi kita kena tahu kemampuan diri kita ya. Kalau kita perlukan bantuan, jangan berdiam diri. Tolong ya, jangan berdiam diri, cry for ask for help. Sebenarnya setiap insan tu suka membantu. Tapi bila diperlukan. Ya, jadi bila kita tahu diperlukan, memang kita akan membantu. Second one, the question is that, is the goal reachable given the time and resources? Masya Allah. Kan very specific dah kan? And then lagi satu, are you able to commit to achieving the goal? Macam yang last ni. Saya pun begitu. Itu sebenarnya faktor utama dalam realistik ni. Sungguh. Macam Dr. Linda kata tadi, yang first Dr. Linda buat untuk apa tadi? Buat you buat exercise apa? 30 40 squatting. Yes. Squatting. Selepas waktu subuh. Commit tak? Santai lepas subuh tarik selimut balik. Babas. Yes. So komitmen itu penting. Okay. So bagaimana macam saya sebutkan tadi, antara achievable dengan realistik ni dia ada macam tindanan ya. Jadi kita pastikan. Contoh, saya nak turunkan berat badan. Saya nak turunkan 1 kilogram setiap bulan, lebih kurang 200. Realistik. Sebab tadi kita kata achievable. So bila kita believe is achievable, it become realistic. Dan kita boleh commit. Sebab ayatnya commit 50 gram je. So boleh banyak lah. Untuk di-commit. Commit dan juga senang untuk kita praktikkan atau execute the action nanti. So the last one tadi saya dah katakan sangat penting. Bila mana saya membuat coach, kalau saya tengok goal tu tak ada time, mari kita tengok timely. Kan saya tahu saya akan lebih bertanya bila kan kenapa tarikh ini penting. Kenapa? So kenapa sensitifnya tarikh itu ya, deadline tu. Supaya selalunya macam ni lah, kalau kita nak ke mana-mana, katalah kita nak bercuti kan, kita nak bercuti, yang the next cuti ni 28 hari bulan Januari ya, ada cuti public holiday Thaipusat, 28 and then 29 campur dengan 30, 31, lepas tu 1 hari bulan. Jadi kerja-kerja office tu kan kita tahu, alamak I nak pergi cuti 28 ni kan. Jadi you ada daripada hari ini 8 hari bulan hingga 27 hari bulan selama 20 hari untuk menghabiskan apa-apa projek punya deliverable. Tak ke you push yourself so you become focused. Kan? So a goal must be time bound, that it has start date, tarikh mula dan finish date. Kenapa? To avoid no sense of urgency. Kita kena ada sense of urgency. Benda tu penting. And juga di mana kalau tak ada urgency, kita jadi lebih mudah tak termotivasi lah untuk mencapai goal. Now, tanya lagi diri kita. Does my goal have a deadline? Okay, tulis. Kalau jawabnya no, sila letak deadline. Lepas tu deadline tu pun kita tengok realistik tak dengan apa yang kita nak pakai tu. Contoh kita nak beli rumah besar dalam masa 2 tahun tapi hanya boleh simpan katalah 500 sebulan. Cukup tak masa tu? Patutkah kita panjangkan lagi?
Kan? I see. Itulah yang saya kata uniknya method ni, smart method ni, dia boleh, goal kita tu kita boleh realisasikan dalam fasa-fasa yang kita mampu capai. Betul? Ya, soalan kedua untuk time ialah, by when do I want to achieve my goal? Bila? Kan tadi satu ada time, deadline tak? Oh tak ada. Okay, then by when? Dalam masa 3-4 bulan? Yes. Okay, tricky question tu. 3-4 bulan. Okay, 3 bulan atau 4 bulan? Kita tak boleh 3-4 bulan. Okay, 3-4 Tak bulan. boleh. Balik kepada S, must be specific. Specific. Okay, so let's see. Contoh ya, yang ini contoh daripada awal tadi. Saya nak kurus. Besar tu cita-cita tu ya, impian tu. Okay, tapi bila kita letak macam ni, saya nak turunkan berat badan sebanyak 6 kg dalam masa 6 bulan, bermula dari hari Sabtu iaitu tomorrow 9 Januari hingga hari Jumaat 9 Julai 2021. Jadi you ada time frame, you boleh start fikir apa yang nak buat, ya. Apakah cara-cara, apakah resources yang kita ada, apakah intervention yang saya perlukan. Ya. Saya suka matlamat goal yang Puan Niza tuliskan ataupun bagi contoh sharing. Yang saya share, ya. Benda ni ada cuma sometimes bila kita dalam sesi-sesi ilmu macam ni, dia lebih kita ada because kita fokus juga, kita fokus dan kita kata dan kita boleh kata this is something yang doable. Dan kita boleh mencuba dia. Puan Niza, saya memberi gambaran sedikit. Saya rasa kita perlu berfikir sejenak. The word is have a silent moment to yourself and start doing it. Ya, bukan hanya dengan awang-awang di just not being cloudy in the mind. Mungkin begitulah. Kita selalu manusia kita nak macam tu saja. Betul tak? Kita nak cepat, kita nak capai tapi kita cakap pun cepat-cepat. Bukan cakap lah, pemikiran tu di awang saya. Rasa ramai faham maksud saya. Meaning, kita tak beri masa untuk diri kita sendiri untuk menulis dan berfikir maafkan saya, sejenak ataupun masa yang you perlukan untuk menulis matlamat kesihatan begini. Inilah contoh matlamat kesihatan yang saya rasa contoh Puan Niza berikan untuk semua orang mungkin. Sama maybe financial, ramai berbeza-beza. Masya Allah, ini juga matlamat saya Puan Niza. Matlamat dah menulis, matlamat ini telah ditulis oleh Puan Niza untuk saya sebenarnya. Masya Allah. Contoh sebagai contoh like and kita tahu dia very specific and boleh dicapai dan kita tahu apa nak buat, apa bantuan yang kita perlukan. Saya suka Puan Niza. Thank you. Masya Allah Puan Niza, inilah tools yang Puan Niza sharekan tadi. Apakah yang kita boleh guna pakai, dan SMART ini, tools SMART, digunakan untuk mencapai matlamat ataupun goals yang lain ya, macam Puan Niza. Yang tadi ni ini kita dah introduce, maknanya sekarang mereka yang mengikuti Facebook live pagi ni dah ada ilmu Betul. Kalau boleh Dr. Linda, saya nak share sedikit a few slide bagaimana kita nak merealisasikan ataupun macam mana kita nak guna dia So how can you achieve your SMART goal Ini soalan saya yang ketiga tu. Macam mana kita nak stay focus? Macam mana? How to stay focus and macam mana nak capai? Silakan. Betul. Untuk mencapai SMART goal ni, sebenarnya SMART goal ni secara mudahnya lah, untuk mudah ingat dia merangkumi 3 perkara. Satu, pertanyaan what do you want to achieve? Okay. Itu penting. Ingat tak tadi kotak yang pertama tu, di mana kita, ke mana kita nak pergi. Dan di tengah-tengah tu proses dia, apa yang kita nak achieve sebenarnya. Kita nak sihat contohnya lah Untuk mendapatkan what do you want to achieve, kita gunakan teknik visualization. Kita membayangkan. Bayangkan hasil akhirnya. Cuba para yang partisipan kan, cuba bayangkan you nak pergi menghadiri majlis reunion. Kan, we want to look good. Bayangkan, you are known as Miss Kebaya of tahun 80.
contohnya kan, ataupun lagi awal lagi lah tahun 1999. So kita bayangkan hasil akhir tu dulu. Ya, kita sebabnya kita nak mendatangkan yang we believe that we can achieve that. Sebenarnya our brain and our visualization is very powerful. Apa yang you bayangkan tu sebahagian daripada doa satu, dan apa yang you bayangkan itu, di situlah brain kita akan work it out for us. Ya. Sangat-sangat. Profesor Muhaya banyak membuat visualization, ya, mengajar visualization. Contoh di sini ya. Ya, saya nak selitkan contoh. Bayangkan anda bersolat dengan mudah tanpa rasa sakit lutut. You know, it's a powerful visualization. Sebab keadaan kita sekarang, ingat ya, box yang pertama keadaannya bila bangun bunyi kerak keruk lutut, Dok. Dr. Linda, kan main lagi berbunyi ya. Jadi kita bayangkan bagaimana, ya. Dan yang keduanya persoalan menjawab persoalan why do you want to achieve it? Nah, banyak-banyak 5 persoalan tu Dr. Linda, sebenarnya soalan inilah yang paling powerful. Powerful, suka, betul. Sangat powerful. Sorry, saya tertekan ni. Sorry, okay. Ini soalan ni yang paling powerful. Soalan nombor 2 ini sangat powerful. Sangat powerful. Kita kena identify the why. Kenapa? Sebab inilah purpose sebenarnya. Kita kena ada big why kita. Kita kena ada powerful why kita. Yes, silakan Fariza. And then dalam dalam merealisasikan atau to execute smart ni, the more personal your why, the better. Kenapa? Sebab it will help you to stay motivated. The more personal Fariza, your why, please repeat. The more personal your why, the better. Masya-Allah. Contoh kat sini saya bagi contoh untuk anda faham. The big why The big why dia kita cari dalam contoh ayat ni, kalau boleh apakah big why dia ya? Saya nak turunkan berat badan sebanyak 6 kilo dalam masa 6 bulan untuk membolehkan saya mudah solat tanpa rasa sakit lutut. Itulah big why dia. Itulah satu yang macam the purpose I want to be healthy is that I boleh menjalankan tanggungjawab I sebagai hamba Allah, you know. These are the big why. The more personal it becomes a bigger and the better. And kata orang, how to say benda yang personal ni you akan lebih prioritize sebenarnya. Saya suka. I agree with that. Yang ni saya really kena cakap benda ni. If your why is, katalah kan, kita selalu dengar ni, if your why is because my doctor told me to lose some weight, then it's not a good why. Kenapa? Doktor tu punya yang why. Bukannya doktor punya arahan, doktor punya matlamat, betul? Jadi kita kata kita serahkan accountability tu orang sebab doktor suruh. Tapi kalau kita yang nak buat sendiri, the impact is different, Dr. Linda, and dia lebih Masya-Allah. Meaning Puan Niza, we ownership our own health. Kita yang accountable to our own health. Betul tak saya kata? Kita selalu meletakkan accountable tu pada orang lain. Contoh pada doktor lah tadi. Ni sebab doktor lah susah makan ubat. Boleh saya bagi sebenarnya, betul, sangat-sangat setuju dengan statement. Sebenarnya apa yang doktor buat ialah empower. I like that. Empower. Empower ialah memberi kuasa. Macam memberi kuasa lah. Empower. Untuk kita sakit. Kita I like that. Itu dua perkara yang berbeza ya. Viewers, ladies yang menonton, Masya Allah, this is a very important slide. So important sessions yang Puan Niza gambarkan. Bayangkan. What's your big why in health? Sebab topik kita is health goal setting, betul? Kita tak lari tersasar daripada topik kita, iaitu masih goal setting towards health, terhadap kesihatan. Ya, so saya suka yang Puan Niza gambarkan. Kita bukan meletakkan big why itu kepada doktor kita, ya, ataupun orang lain. Orang lain lah. Especially bila part nak weight management ni, itulah I ikut my hubby pergi dinner, terpaksa lah makan. I hear you. So I think kita memberi dua situasi yang sangat jelas, iaitu doktor menjalankan tugas doktor untuk empower
our pesakit, patients, dan kita sebagai pesakit, kita sebagai pesakit ataupun Tuan untuk punya diri. tuan punya diri, we are ownership our own health. Saya suka gambaran ini dan saya selalu repeat quotes ini, iaitu please ownership your own health. Please, mohon sayangi diri anda sendiri, begitu, dengan tidak memberi gambaran ataupun excuses orang lain yang perlu berubah ataupun perlu kita berubah untuk sihat. Yes. Sekali lagi, we ownership our own health. Thank you, Betul. Puan Iza. Masya Allah, saya suka. Ada yang ketiga, ada soalan ke atau saya habiskan dulu? Mungkin ada sedikit lah ya kita raikan viewers kita, my big why, untuk pastikan saya sihat dan dapat menjaga kedua orang tua dan anak saya yang menghidap kanser. Kita mengaminkan dalam Jumaat ini kepada Tuan Irwan Ismail. Of course, you have your own big why, your own grand why, your own supaya how you want to be better, untuk anda memastikan anda lebih sihat, untuk memastikan tanggungan anda lebih terpelihara dan terjaga. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Ya. Amin. Teruskan Puan Iza. Yang ketiga, soalan yang perlu tanya. Yang ketiga ialah how are you going to achieve it? Now, tadi mula-mula kita dah pastikan apa yang kita nak capai dan kita punchkan dia dengan kenapa, the purpose, the why, kan? Dan now execution part lah. Kita dah fikir, kita dah tahu, tapi kita perlu ada execution. Ya, so how are you going to achieve it? Ya, seperti mana saya perlu menjaga kesihatan saya supaya saya boleh membantu anak saya, which is rightfully. Even dalam saya bagi analogi ya, kalau kita naik flight ya, kita selalu kan the stewardess will say please wear your mask first before you help mereka di bawah tanggungan anda. Jadi untuk diri kita, macam mana kita nak capai itu? So yang ini hanya tuan dan puan-puan yang boleh figure out how, dan kalau perlukan bantuan jangan berdiam diri ya. Tampil ke hadapan minta bantuan, create a list of steps or actions that you can take to make it happen. Bila kita tulis, ya, itu adalah satu doa juga, dan juga kita nampak. Benda yang kita tak nampak, benda yang kita tak boleh measure, memang tak akan dibuat. Okay, selalunya. Okay, now saya bagi contoh ya, ada satu slide saya duk fikir macam mana nak bagi contoh yang lebih mudah. Silakan, bagi je contoh. Silakan Puan Iza. Nak memudahkan pemahaman sebenarnya. Yes. So contohnya macam ni lah. Kita nak, tak kira lah kita nak jadi healthy ke, kita nak, tapi yang ini sebab dalam health, contoh dari awal ialah saya nak kurus kan. So list of actions for my weight loss goal. So sambil kita fikir dia dan ingat tak perlu kita susun. Kita tak perlu susun ikut priority dulu. Kita just tulis apa yang kita rasa. Okay, kita sama-sama ya. Satu, I can start immediately 30 minit berjalan kaki setiap hari. 30 minit. Ya, kita kalau on WhatsApp, kalau tengok WhatsApp ke IG ke apa, lebih 30 minit doktor. Ya, tak sedar pun. Tak perasan. Tak perasan sebab leka dengan keindahan. Apa yang kita perlu ialah alihkan kelekaan kita itu. Kita alihkan dia ya. Okay. And then nombor 2, contoh. Yang ni contoh tau. Buat temu janji di Sky Hill Klinik untuk ujian darah dan hormon. Kenapa? Sebab ialah untuk baseline. Untuk kita tahu di mana keadaan kita sekarang. Apa yang kita perlu buat. Apa yang kita perlu priority. And then consult Dr. Linda. Contohnya berkenaan Women Wellness Program. Minta maaf ya pada tadi Tuan Encik Irwan ya ada. Okay, boleh. I believe Dr. Linda juga menyediakan wellness program untuk para gentleman ya. Cuma selalunya our gentleman ni dia malu untuk hadapan ya. Okay, and then tetapkan temu janji untuk semakan penilaian berkala. Ini di mana kita measure tu tau. Ini part and parcel of how we measure. So kita ada periodical assessment contohnya. Dan kita tahulah intervention kita tu menuju kepada goal kita. And then atur jadual harian. So dan seterusnya. Mungkin kalau kita perlukan pakar dietitian ya, buat temu janji. Lagi satu selalu kita lupa. Kita lupa nak bersihkan kita punya fridge. Dan kita nak berubah ni kan.
Jadi kita kena Betul. tengok keadaan sekeliling kita, resources kita. Apakah makanan yang ada di dalam rumah kita itu cukup sihat untuk diri kita ataupun dia adalah racun untuk kita. Kena buat checklist itu. Kena buat. Kena Kena reset buat. dia. Kena Mungkin ada list of memerlukan action. resources lain, mungkin macam buy Fitbit watch, macam saya amat ni lah, saya rasa dia tak kira lah apa brand pun tapi membantu. Sebab then saya ada measure. Macam contohnya saya punya target seharian, ni target betul ya, 10,000 steps per day. Jadi saya boleh measure, oh ni tak ada lagi macam 1,000 step lagi ni. Saya boleh lagi buat lagi. Ya, jadi it's a good measure. Senantiasa kita measure. And then kalau perlu lebih maklumat untuk macam mana nak buat smart goal, boleh hubungi saya. Saya letakkan saya punya email dan saya punya phone number di situ ya. Kita boleh. Now, dalam perjalanan kita mencapai matlamat ni, ada masa kita akan rasa down. Ya. Sebab kita berkobar-kobar tapi hasilnya tidak apa yang kita harapkan. So macam can happen, ya, kita panggil hiccups ataupun kita side track ke, banyak asbab lah, dia banyak faktor kan Puan Niza? Ya. Bukan faktor kita seorang. Jangan salahkan diri kita sahaja. Maksudnya ada banyak faktor. Jadi kita kena, macam mana kita memotivasikan diri. Saya nak share my personal way. Mula-mula saya agak bimbang lah sebab it's quite personal to me. Betul. What I call my motivational board lah. Ya, macam mana saya ni. Boleh Dr. Linda saya share? Silakan. Ya, ini ialah slide yang terakhir daripada Puan Niza, iaitu in order for us to make sure that kita tak off track ataupun kita dah off track nak balik-balik. Nak balik-balik ke kita dah side track sedikit dan masa kita nak pastikan kita on track, kita perlu support, kita perlu buat sesuatu. Contohnya Puan Niza akan kongsikan dengan kita apakah dia. Iaitu dalam memotivasikan ini ada berbagai cara. Saya lebih kepada visual, ada orang suka quotes kan, ada orang ada support group, apa-apa yang boleh bantu kita teruskan ya. So untuk saya dia lebih kepada keluarga. Ya, so yang ini keluarga saya, suami saya dan juga 2 anak perempuan saya. Dan mereka family, mereka family, terima kasih, alhamdulillah. Mereka sangat penting bagi diri saya, terutama suami saya. Ya, ini di masa kami berkahwin dan impian saya ialah to grow all together but staying young at heart. Ya, ini di mana bila saya down saya tengok benda ni. Bila saya off track saya pandang balik. Motivation buat saya. Dan ini adalah 2 puteri saya, Akila dan Nabila. Nabila yang di belakang, Akila. Ya. Dan saya berusaha untuk kekal sihat, ya, kekal sihat kerana saya ingin bersama mereka di hari bahagia mereka dan juga di mana bila mereka mempunyai keluarga tersendiri. Ya, I want to be part of their life. Ya. Ya. And then saya suka travelling. Jadi untuk kita travel, kita perlukan kesihatan supaya kita boleh bergerak ya dan menikmati journey kita. Ya. Dan 2 tempat yang saya harap ya saya boleh kerap pergi ialah the 2 Holy Lands, iaitu Mekah dan Madinah. Ya. Dan untuk ke sini kita memerlukan cukup tenaga, cukup kesihatan. Ya. Kepada mereka yang pernah mengerjakan umrah dan haji, kita faham ya yang tahap kesihatan itu amat penting. Ya. Dan saya juga ingin sama-sama kata orang give back to the community. Ya, I want to give back to the community, kalau adakah dalam bentuk financial ataupun dalam bentuk tenaga. Ya, because kan I believe if you want happiness for a lifetime, help someone else. Ya, untuk kita merasa kebahagiaan, kita bantu yang lain, bantu orang lain. Now, untuk mencapai apa yang penting untuk diri saya perlu kesihatan yang baik. Ya, jadi I have to always remember consciously that I need to stay fit, I need to eat right, I need to balance my exercise and my food. Ya,
supaya bila saya measure, datang measure tu, measure tahap kesihatan saya, when I do my yearly health check, they are all optimum insya-Allah. Kerana dalam diri saya percaya healthy body, healthy mind will give me a happy life. Ini diri saya. Ya. So ini bila saya down, ya, saya akan pergi tengok apa yang sebenarnya, kenapa I buat benda ni? Kenapa I berusaha untuk sihat? Because of this thing in my life. Masya Allah. Okay? So much inspirational, Puan Niza. Sebenarnya kita perlu berkongsi begini. Memang asalnya as what Puan Niza berkata-kata, kita rasa selalu agak personal benda ini. Tapi bukan maksud kita untuk berkongsi itu untuk menunjuk-nunjuk ataupun tiada matlamat. Mungkin sekiranya ia mencetuskan inspirasi kepada mereka yang menuntut untuk berubah, inilah harapan kami. Itu saja harapan kami and what our expectations. Kita tidak minta lebih, kita mahu bersama-sama, kita mahu mengajak bersama-sama kita ke arah mencapai matlamat health yang optimum. Itu matlamat kita asalnya, right? Tapi apa yang kita buat itu ialah salah satu yang slide terakhir ini, ya saya setuju, kadang-kadang saya pun rasa begitu. Saya rasa saya nak kongsi lah, saya rasa saya nak share lah, betul tak? Kadang kita rasa begitu. Syabas Puan Niza, thank you. I congratulate you for be able to share this initially that yes you said kadang kita rasa hesitancy sikit tak nak share, but I tell you this is a very good contoh yang kita boleh follow, ya, kita semua boleh cuba copy dan buat pada masing-masing. Alhamdulillah. Inilah slide yang terakhir Puan Niza. Yang terakhir Dr. Linda, the reason behind it is that kita sebagai individu perlu ada cara yang tersendiri untuk memotivasikan diri kita. Ada bagai-bagai cara, ya. Okay. Like that. So, all in all, ya, health is wealth. All in all, health is wealth. You boleh seorang yang wealthy, tapi kalau you tak healthy, tiada bermakna. Ya, dengan itu saya akhiri dengan thank you so much for the time given and your attention, ya. Dan saya amat berharap yang perkongsian pada hari ini di execute atau diguna pakai dimanfaatkan kerana dia amat membantu dalam apa juga goal yang kita nak lakukan atau yang kita nak capai. Dengan itu, saya share last slide ni sebagai challenge, ya, challenge. Now, bonus daripada Puan Niza. Ya, silakan. Apa yang Puan Niza dah silakan. Ya, create your SMART goal now. Think of one goal. Kita bermula dengan I will. Ataupun saya akan, dan state your goal. Bukan dia clearly, ya, kita dah belajar tadi SMART, clearly, by, ini time, by bila kita nak completekan the goal tu, kena because, then you state your big purpose, your big why. Kenapa you nak? Kenapa you nak capai goal tu? So this is the most, kata orang, yang tak complicated langsung untuk kita. Cumanya kita memerlukan masa macam Dr. Linda kata, kita duduk sendiri, kita fikir dan kita gunakan tools tu dengan jawab soalan-soalan yang ada pada slide tu. InsyaAllah you have a SMART goal that is achievable and something that you can be proud of achieving it. InsyaAllah. Most important. Ya, insyaAllah kita mengaminkan kepada semua goal-goal yang goal tu doa kita lah, matlamat kita tu doa kita lah kan. Doa kita kan dah ada doa, kena bertindak betul, kena ada usaha ayatnya kan. So ada usaha, maksudnya yang execution tu lah. Simple je analognya, ya. Dah ada usaha dan seterusnya kita bertawakal lah kepada Allah, iaitu dengan kita mengkabulkan doa-doa ataupun goal-goal kita. Ya
insya-Allah. Ya, sesungguhnya itu yang lebih baik. Yes, thank you Puan Niza. Adakah ini yang terakhir daripada Puan Niza? Puan Niza dah memberikan satu template. Ini saya boleh katakan, template yang di prepare, yang diredikan supaya kita isi sahaja, start doing this exercise in this early of the year. Di awal tahun inilah kita cuba ambil waktu sejenak untuk isikan matlamat-matlamat goal kita, dan dengan template yang ada, saya sangat excited to do this also with the current, bila dah ada template, dah apa lagi yang nak kita nikmat, apa lagi kita nak syukuri dan dustakan, sebab semuanya syukuri nikmat ya Allah, mudah sahaja, dan tools-tools yang diberi pun telah dikongsikan. Alhamdulillah Puan Niza. I think please comment, those who still stay with us, please comment that maybe if you have any questions to ask to Puan Niza. I mean, this is not, again, it's not the training sessions. Memang it need to be done in a not online one. Memang kena buat exercise begini, but she delivered it well, sebab kita masih boleh bantu walaupun dengan keadaan kita panggil cabaran yang kita ada sekarang ini, dengan kes COVID yang makin meningkat, kita masih boleh membuat sesuatu untuk anda. Dan of course sekali lagi kita panggil slides ini, kita panggil slides presentation ini akan diberi for those who comment you want it. So saya akan bantu untuk memberikan kepada anda, ya. Saya akan bantu, bukan hari ini, insya-Allah Jumaat atau Sabtu nanti. Right? Puan Niza, maybe Puan Niza boleh stop share since this is the last slide, betul? Right? So kita mengambil waktu yang lebih sedikit pada kali ini as what we anticipate, sebab dia ada banyak tak banyak slides tapi banyak explanation, sharing, exercise. Dalam masa yang sama, fikiran, the mind is working towards what Puan Niza berkata je, kita dah berfikir, the mind is thinking, so apa yang saya alami sebenarnya, whatever she said, I started writing and thinking, what to do, what's the goal that we have. Masya Allah Puan Niza, memang sedikit masa waktu yang kita ambil sedikit saja sebenarnya, dan saya rasakan ini sangat bermanfaat, manfaat untuk diri saya sendiri sebagai sebagai individu personal, dan juga untuk bisnes dan seterusnya. Kembangkan di unit yang lebih besar. Saya rasakan sesi ini sesungguhnya sampai matlamat dan maksud yang kita mahukan, berikan kepada mereka semua. Dan saya mahu bacakan sedikit thank you. Ada yang berkata terima kasih kepada Puan Niza, thank you so much, congratulations Puan Niza katanya. Dan saya rasa kita tak mau mengambil masa yang lama lagi. Kita memberikan sedikit saja kita panggil kata-kata penutup daripada Puan Niza yang mahu Puan Niza sampaikan, satu atau dua ayat, tidaklah dua ayat, beberapa patah perkataan untuk kita buat sesi penutup untuk pagi tengah hari ini. Sebenarnya saya tahu pagi tengah hari Jumaat di Selangor kita masih tidak boleh bersembahyang Jumaat sebenarnya, but mungkin Puan Niza mahu memberi kata-kata sedikit, kata-kata semangat untuk semua yang menonton, ataupun saya baca sedikit lagi daripada Puan Nur Azlinda Azhar, sangat memberi manfaat dan inspirasi. Thank you very much. Saya pun saya nak juga salinan slide ini, boleh insya-Allah. Saya katakan please just comment that you need this slide that we share. Puan Niza berbesar hati. Dengan ini Puan Niza, please kata-kata terakhir daripada Puan Niza dan harapan Puan Niza. Silakan. Ya, sebagai penutup ialah saya nak ulang lagi, ialah matlamat tanpa smart adalah satu matlamat yang samar-samar dan agak payah untuk kita capai. Dan smart adalah satu tools yang mudah untuk kita guna pakai, bukan saja untuk health tapi kepada apa-apa goal yang ingin kita capai. Dan dengan itu saya harap
ilmu yang kita kongsi bersama pada hari ini. Thank you Dr. Linda kerana menyediakan platform ini untuk kita berkongsi sama-sama, akan dimanfaatkan dan dapat memberi faedah yang besar kepada anda semua secara individu dan juga kepada keluarga anda. Terima kasih Dr. Linda. Assalamualaikum. Ya Allah, terima kasih kembali Dr. Niza, Puan Niza. Dapat doktor pula ni. Amin, amin ya Rab. Okey, dengan itu terima kasih sekali lagi. Untuk pengetahuan, kita sudah berada di hujung siaran. Ya, so hari ini kita dah menggunakan masa-masa kecemasan sebenarnya 12:20 setengah hari. Terima kasih Puan Niza sekali lagi, sangat berhormat. Saya pun nak slide. Thank you so much. Dengan ini kami berdua sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi di sesi akan datang. Bye. Assalamualaikum. Bye.